Assalamualaikum, welcome back to Awak Tube TSC. Okay, so hari ni kita nak cakap tentang ingredient baking yang semua... Sekejap. Hari ni kita nak cakap tentang ingredient baking yang semua orang suka, tapi bila bake, semua orang pening kepala. Mana satu nak pilih ni? Ada compound lah, couverture lah, dark lah, milk lah. Lepas tu ada persen-persen pula. So hari ni jangan risau, kita nak kupaskan satu persatu. Tentang coklat. So sekarang ni kita ada barrels dua-dua dark kalau perasan. Ni saya beli dark compound. Okay, yang lagi satu ni extra dark. Extra dark chocolate. Okay, bawah tu dia tulis premium baking coins. No preservatives, no artificial colours, no artificial flavours. Okay. Yang ni dia tak tulis. Maknanya dia artificial flavour, artificial. Tak jelas, saya gurau. Sekarang kita nak cerita tentang apa beza dua-dua coklat ni. Apa beza compound dengan apa beza premium. Mula-mula sekali macam biasa kita nak buat taste test. Okay. Sekarang ni dark compound dengan extra dark. Yang ni biasanya kita panggil couverture lah. Okay. Padahal boleh bau dari sini kan? Okay. So, yang ni adalah dark compound tadi. Yang ni adalah extra dark, premium. Okay. So, dari segi bentuk sama, dua-dua bulat. Tapi dari segi ketebalan, yang ni sangat-sangat nipis. Nampak ke? Nipis. Okay. Yang ni kalau nampak, okay, dia ada toing macam tu. Dia ada membukit sikit. Macam Hershey's Kisses tu, tapi dia lepeh. Tapi dia tak lepeh ni. Ni memang piring habis. Dia tak ada cotet atas tu pun. Okay. So, sekarang kita nak rasa. Yang ni dark compound. Sedap. Nak makan? Dia ada rasa anak saya nak makan rasa yang ni. Sedap dia cakap. Okay. Sekarang kita nak rasa yang ni pula. Atau nak rasa yang ni? Okay. Ni Fatih. Dia hantu coklat. Gas tester. Gas tester. Mana yang sedap? Ni ke ni? Wow. Okay. Jujur ya. Okay. Jadi hari ni saya nak bincangkan sebab kita nak baking. Kalau nak makan, biasalah kita makan apa yang kita rasa sedap suka hati kita lah kan. Tapi sekarang ni kita nak cakap tentang baking dan hasil pemilihan coklat ni. Apakah kesan dia nanti bila kita bake cake. First thing first, kita akan cakap tentang ingredients dia. Ya, betul. Coklat ni bukannya dia petik coklat, dia perah, dia buat bentuk coklat. Tidak. Dalam tu biasanya ada macam-macam ingredients. Sebab kalau you rasa buah koko tu terus, memang lain lah. Memang bukannya rasa coklat ni. You pun sebenarnya coklat ni satu buah yang, koko adalah satu buah yang sangat berkhasiat. Tapi bila dia dah proses macam ni, barulah dia jadi satu bentuk ataupun satu rasa yang kita suka. Namun bila dia dah macam biasa, macam semua bahan, bila kita dah banyak sangat proses, dia dah tak jadi berkhasiat sangat lah. So kalau orang cerita pasal khasiat, itu sebenarnya buah koko. Memang it's a superfood, dia sangat bagus untuk kesihatan. But when it comes to chocolate, macam biasalah, kalau nak diet, tak boleh nak makan coklat sangat. Itu semua yang kita tahu kan. Okay, so kalau you tengok kat belakang,
Even dia tak tulis compound ataupun couverture, sebab banyak sebenarnya, lagi-lagi kalau kita pergi kedai bahan bakery kan, dia takkan tulis setiap benda tu ni compound, ni couverture. Tak, especially kalau range dia sama. Contohnya dia jual tu semua couverture ataupun premium, dia just akan state ni coklat dia berapa persen macam tu. Kalau dia jual compound pula, dia akan state macam ni dark milk, flavor pula strawberry, white chocolate. Dia takkan dah state macam compound macam tu. Tapi sebab barrels ni dia ada beberapa jenis, so dia akan state lah yang ni compound, yang ni premium. Okay, so compound, macam mana kita nak bezakan compound dengan couverture bila dia tak tulis? Okay, kita boleh tengok dekat ingredients dia, ramuan dia. Ramuan dia adalah gula, lemak sayuran, serbuk koko, pengemulsi, vanila, apa lagi? Okey, mungkin mengandungi unsur kacang dan protein susu. Yang ni pula dia tulis masa koko. First ingredient masa koko, gula, serbuk koko, mentega koko, pengemulsi sama, ada sodium bicarbonate, natural vanilla. Okay. So apa yang sangat berbeza compound dengan yang premium tadi? Yang sangat berbeza dia adalah mentega koko. Betul. Macam lah ada yang jawab. Tantang yang kat rumah tu diam. Tiba-tiba betul. So sekarang ni yang berbeza dia adalah ini guna lemak sayuran dan ini pula guna cocoa butter. Dan kalau kita beli couverture coklat yang lain, kita boleh perasan dalam ingredient semua dia guna cocoa butter. Dan coklat ni memang dia terdiri daripada cocoa powder, sama ada cocoa powder, cocoa butter ataupun cocoa powder dan minyak sayuran tadi. So kenapa kena ada macam-macam? Sekejap nak guna minyak sayuran, kejap nak guna cocoa butter. Banyak sebab dia. Okey, dari segi rasa of course macam anak saya sendiri pun setuju yang guna cocoa butter ni hands down. Sorry. Ada. Waalaikumsalam. Macam orang Shopee pula sampai. So, kalau yang cocoa butter ni, dari segi rasa, hands down, yang cocoa butter of course, lagi sedap, lagi wangi. Macam tadi, saya buka je packaging, saya bau. Ni neutral. Dia tak keluarkan bau coklat tu. Ni letak je kat hidung. Bau coklat dia tu memang terus bau coklat. So, kalau you nak buat kek yang ada yang memang keluar bau, wajib guna couverture coklat. Tak kisahlah couverture ke, dia tulis premium ke. So couverture ni ada macam-macam jenama juga. Selain daripada kita punya local barrels ni, kita ada juga local yang memang jual couverture sahaja. Contohnya macam Ben's Etico. So kalau compound ni dari segi rasa coklat tu kurang, manis lebih. Kalau ingat tadi yang saya cakap, dalam ingredients dia first kali sugar kan, ataupun gula. Jadi itu menunjukkan yang gula adalah elemen yang paling banyak dalam penghasilan sesuatu coklat tadi, sebab gula yang first. Jadi itu adalah antara tips lah. Selain daripada beli coklat, kalau macam contoh you nak beli juice, especially air kan, mesti kita nak air yang paling kurang gula. So you boleh check dekat belakang label ingredient apa yang comes first. Selalunya kalau air, confirm lah air yang first. Tapi kalau bayangkan kalau gula yang comes first or comes second, betapa banyaknya gula dalam bahan tu. Kalau saya selalu guna tips ni bila saya nak memilih jam. Kalau nak pilih jam, kadang-kadang kan dia ada tulis less sweet lah, no sugar apa semua. So you boleh check at the back of the label. Kalau the first ingredient is sugar, you should expect yang, thank you Fatih, you should expect yang jam tu nanti akan sangat manis. So itu antara tips-tips kalau you nak pilih bahan-bahan. Tak kira lah bahan baking ke, bahan nak makan ke, especially when you are watching your calorie and diet. Okay. So back to chocolate tadi. Selain daripada rasa, okey, rasa lagi mahal, lagi sedap. Nampak macam judgemental kan tips tu, tapi sebenarnya it's very true, it's very much true. Setakat ni kalau coklat tu mahal je, confirm sedap. Untuk mungkin kalau kita adalah seorang pengguna ataupun pembeli, you kena faham, kalau you nak sedap, you have to be willing untuk mengeluarkan duit lebih. You tak boleh expect baker untuk buat sedap-sedap tapi you nak bayar murah. No. Okay. So again, back to the chocolate. Kita nak cakap tentang
ketahanan pula. As you all know, dia punya rule of thumb is coklat memang cepat cair. Betul tak? Tapi, bila kita guna Couverture coklat, dia akan lebih mudah cair. Sebab tu bila kita masuk mulut, Couverture coklat ataupun premium coklat ni, dia lagi sedap sebab dia lagi melt in the mouth. Tapi as a baker, bila you nak lepa, bila you nak buat ganache especially, dia jadi agak renyah lah. You kena betul-betul, bukanlah nak kata skillful, tapi you kena betul-betul get the right, apa orang kata? Bukan skill. You kena betul-betul faham. Macam contohnya, macam saya dah rasa, okay, rumah saya panas. Kalau saya kena buat ganache, saya kena berapa jam sebelum. Saya kena setkan dalam peti dulu. Saya kena keluarkan berapa jam lagi sebelum ni. Tapi, bila you guna compound, it's actually, for me, very, very simple. Sebab compound ni dia cepat keras. Dia guna lemak sayuran. Dia very stable. Dia tak cepat cair. Tak cepat cair bukan bermaksud dia takkan cair, tapi dia tak cepat cair. But if you know how to handle, Couverture pun is okay. So, dari segi pengalaman saya sendiri sebagai baker, mula-mula sekali saya bake kan, bila saya found out yang, barrels ni ada macam-macam jenis. Lepas tu bila saya try yang dia punya premium range, masa tu saya guna bukan dark chocolate, saya guna bittersweet. Bittersweet chocolate untuk ganache saya. Malangnya, itu saya kata kadang-kadang kita rasa macam paling mahal, paling sedap. But wait, ada exception dia juga. Saya ada tengok satu dokumentari ni, tentang preference chocolate antara orang US dengan orang UK. Kalau orang US memang the darker the better. Dia lagi suka less sweet, pekat, rasa coklat, bukan chocolatey tau. Dia rasa dark tu, dia suka. Tapi kalau orang UK, dia suka rasa creamy, macam Cadbury macam tu kan. Bagi dia kalau sedap, itulah coklat dia. Dia kena ada rasa creamy, manis sikit. Dan bagi saya, kita Malaysia ni pun actually lebih kurang macam orang UK. Kita tak berapa suka sangat bila coklat tu terlalu rasa gelap, pekat dan kurang manis. Kita nak juga dia rasa very creamy, kan? So, bila jadi kes tu, masa mula-mula dulu saya bake, saya excited lah jumpa the bittersweet range of barrel. Sebab saya rasa bila compare dengan compound, bila makan tu, dia punya sedap, tak boleh buat bincang dengan wanginya, malangnya. Bila saya buat bittersweet barrels tu for a ganache, I think almost everyone, kecuali orang yang betul-betul suka coklat lah, almost everyone cakap macam, kek ni sedap tapi dia rasa pahit. Kenapa Kenapa kek ni rasa pahit? Terlebih letak kopi ke? Boleh pula rasa macam tu. Padahal kita ni bukan main lah guna bahan yang mahal dan bagi kita sedap sangat lah tu. Tiba-tiba macam tu pula orang punya feedback. Itulah saya cakap tu. So, saya cuba tukar kepada compound masa tu dan end up semua orang suka. Harga agak jauh berbeza lah kan bila Couverture dengan compound. So, what I did was, I stick to compound balik. Masa tu saya tak tahu lagi pasal Felchlin ke Calibor Varona ni, semua saya tak tahu. Yang saya tahu hanyalah kat kedai ingredient shop tu dia ada jual barrels, lepas tu Selborne, dia ada Colata. Yang tu je saya tahu. Jadi bila saya tengok Colata tak macam manis sangat, Selborne pun sama. So saya suka barrels. Barrels pula dia ada range yang lebih mahal. So I just opt for that. Tapi malangnya, semua orang rasa pahit dan saya agak marah sebenarnya dengan feedback tu. Sebab, apa tak tahu ke ni coklat mahal sedap. Saya marah lah kan. Kita dah mahal-mahal beli bahan, orang tak suka. Tapi, macam mana saya marah pun, saya terpaksa akur kepada fakta bahawa orang kita tak berapa, bukanlah nak kata appreciate. Maknanya coklat tu bagi tekak dia orang terlalu pahit dan tak sesuai dengan taste kita. Jadi, bila saya berpatah balik kepada compound, semua orang happy, everyone life is happy. Diorang rupanya tak kisah sangat tentang bau coklat, aroma semua. Yang diorang nak, itulah taste diorang. I'm not sure macam mana nak cerita, tapi preference dia lebih kepada compound ni. Sampailah suatu hari, saya join online class. Saya join online class Mama Sap.
Mesti semua orang kenal Mama Sap by now kan. And I think semua orang pun inspired by her. From home baker sekarang dah jadi jutawan, betul tak? So saya join online class dia. Bila join online class dia, saya join masa tu Belgium cookies, tak silap. Sebab nama pun Belgium cookies kan. Lepas tu memang nampak sedap bila dia tunjuk cookies tu patah dengan cair. Saya tengok coklat tu cair, hati saya pun jadi cair sekali. Jadi saya pun join lah online class dia. So saya rasa dengan join online class dia, saya just nak tahu apa dia guna, macam mana dia bake. Yang saya tidak tahu bahawa dengan saya mengetahui satu bahan tu membuatkan macam mana relationship saya dengan coklat ataupun hidup saya dengan coklat betul-betul berubah. Dari situ saya jadi minat sangat nak tahu tentang semualah range coklat yang ada. Jadi terima kasih kepada Mama Sap dan online class dia. Inilah saya pada hari ini, cik. Pada tak jadi apa pun. Jadi masa tu dia guna Belgian Chocolate Calibo 811. By now saya rasa semua orang dah kenal dah 811. Kenapa saya rasa semua orang kenal? Sebab it is easily accessible. Semua orang boleh beli. Semua kedai bahan bakery ada jual. Kalau dulu masa saya baru belajar tu susah juga sebab nak cari kat mana. Kedai tak ada jual. I have to go all the way to KL to stock my supply. So bila local ingredient shop saya dah start jual Calibo, memang seronok lah saya jual semua macam coklat semua saya dah tukar kepada Calibo. Okay, tapi sebab this particular video kita nak bincang tentang kita bukanlah nak bincang tentang barrels, tapi saya just nak cerita tentang beza compound and curvature tadi, very basic. Dan barrel senang dapat. Macam ni I beli dekat mall je. I beli kat Aeon je. Tak payah nak beratur ramai-ramai. Sebab sekarang PKP ramai beratur dekat ingredient shop kan. Jadi saya pilih untuk buat comparison barrels lah. Mudah untuk anda, mudah juga untuk saya. So mungkin next video kita boleh buat comparison bila kita dah boleh rentas negeri. Boleh beli Valrhona segala, Veltlin ke Calibo tu. Mungkin kita boleh buat comparison tentang coklat-coklat daripada overseas pula, insyaAllah. So secara kesimpulannya, coklat semua sedap. Nama pun coklat kan. Cuma you nak sedap biasa-biasa ke ataupun lagi sedap. So disebabkan saya nak buat Devil's Food Chocolate Cake lepas ni, saya dah siap dah nak buat ganache dia. Bukan dah siap nak buat ganache. Saya dah siap dah pun ganache dia. Jom kita rasa. So ganache kali ni lekat. Saya buat guna dua-dua ni. Tapi around macam 3/4 guna compound dan 1/4 lagi guna extra dark chocolate. Jom kita rasa. By the way, kalau you rasa macam I dah suka dah dark compound ni, tapi dia manis sangat. So you campur dengan yang extra dark. I suka extra dark tapi dia macam pekat sangat. Then you find another chocolate yang boleh mellow down dia punya darkness tu. Itu biasa. Dan saya rasa itu boleh jadi, it can even be your signature taste tau. Bila you baker, kenapa kalau dia buat tu kan ada macam sedap lah, susah nak explain. The minute orang cakap susah nak explain tu, you should know that you had done something so significant in your baking. Experiment a lot. Buat je, buat. Sebab ingat, macam saya cakap tadi, coklat tak ada yang tak sedap. Cuma beza dia, nak sedap betul ada sedap ataupun sedap biasa-biasa. Dan bila you experiment, you will discover there is like a whole lot range of taste out there. Dia bukan setakat pahit, manis, coklat, tak coklat. Tak. Dia boleh jadi, dia ada rasa macam, lagi kalau kita nak campur garam lah, apalah. Dia ada rasa masing-masing. Dia ada rasa, dia manis tapi dia sedap. Dia pahit tapi dia tak muak. You know, bila orang dah start susah nak describe your cake, that is when you know you had done it. Excited tak? Excited tak? Okay, so kita try combination dark and compound. Dark juga compound tu. Okay, ni dia dah sampai spreadable consistency. Kan, senang nak spread. Nampak sedap tak? Macam ni, inilah hasil dia bila kita campurkan dua jenis coklat. Okay. Okay, nice. Okay, sekarang kita nak rasa.
Saya selalu rasa guna my pinky finger. I don't know why, it's a habit. Sini. Oh, sebelah. Sana. Lalu ke belakang papa. Lalu belakang papa. Okay, test tester. Dia kalau Duduk. nah. Duduk mati. Duduk, tak nampak muka. Sedap. Dia rasa macam mana? Dia rasa coklat. Dia rasa coklat. So bila kita bukan bila lah. Rasa both tadi, for me, kalau saya guna barrels ni, what I like about using barrels, kita punya ganache tu, dia rasa macam chocolate batter. Faham tak? Chocolate batter macam mana rasa dia? Macam coklat yang belum masak kan, you selalu bila nak bake tu, terliur. Inilah rasa dia. So, macam saya cakap tadi, don't be afraid to experiment. It will cost you a lot, of course. That is one thing yang orang mungkin holding you back, but I'm telling you, it's gonna be worth it. Okay? So, jangan lupa eksperimen. Jangan takut untuk cuba benda baru. Lagi-lagi kita kat Malaysia ni kan, bila kita Google, yang keluar semualah jenama-jenama apa-apa. Yang barrels apa semua ni, kita bukanlah takut nak mencuba. Yelah, takut tak sedap. Don't worry, semua coklat rasa coklat. Dan bila dia rasa coklat, macam saya kata, sedap. Kalaulah you tak suka rasa dia pun, you bagilah orang ratah ke, you sendiri ratah ke. So, jangan takut. Make sure you experiment a lot to get your signature taste. For all you know, lepas ni, kalau orang order kek coklat daripada you, lepas ni, dengarlah orang cakap, tak boleh beli coklat kek lain. Dia kena yang you punya juga. Masa tu you tahu macam, I've done it. Macam worth it. Okay, that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Okay. Setakat itu saja daripada saya, Wawa, Awak Tube TSC. Bye-bye.